Prihatin, berhemah tapi tegas. Itu sifat dan peribadi Mak Razi Mat Ail pada perspektif guru dan murid pondok simpangannya. Malah boleh dikatakan beliau mengabadikan sepenuh hidupnya untuk mengimarahkan pondok yang terletak di kawasan kediaman itu. Wartawan Nur Yusof yang meninjau pondok yang terletak di kampung simpangan itu. Ada laporan berikut. Inilah pondok simpangan milik Mak Razi yang beroperasi sejak 2 tahun lalu. Ia hanya terletak kira-kira 5 meter dari rumah Mak Razi yang dipanggil Ayah Haji oleh pelajarnya. Ada ketikanya 60 pelajar di pondok simpangan terdiri daripada anak tempatan dan selatan Thailand berusia antara 13 hingga 15 tahun. Ia turut menyediakan tempat tinggal dengan bayaran minima, malah ada yang dikecualikan bayaran bagi yang tidak berkemampuan. Latar belakang beliau pun daripada kecil lagi dia memang berminat tentang agama, belajar pondok dan juga menuntut ilmu lah di mana-mana pondok yang berguru lah, di pondok-pondok yang berhampiran. Memang daripada kecil lah beliau ni suka berjubah, mengaji Quran. Dia minat nada kita, dia minat. Mengajar dia minat. Ngabudok pun dia minat. Jadi dia mana ni? Dia tahu semua nama-nama. Dia tahu. Dia tahu semua nama. Dia angkat ke mana? Dia macam kalau macam anak sendiri ke mana? Dia macam anak sendiri dah. Ajar macam anak sendiri. Dibantu beberapa orang guru, Mak Razi memberikan tumpuan penuh kepada pengajian anak-anak muridnya. Malah beliau sendiri menjadi tenaga pengajar utama dan tugas itu hanya diserahkan kepada pembantunya jika beliau mempunyai urusan di luar. Beliau juga memantau pencapaian mereka. Jangan laju. Jangan laju, kita baca dengan tajwid. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Ayah Haji juga amat disayangi murid-muridnya dan dianggap seperti bapa mereka sendiri. Yang ngajar sungguh lah. Tanya semua. Dia ada ban? Dia tanya makan ni. Ada? Ada duit beli nasi pagi. Oh, betul. Dia ambil berat lah. Ambil berat lah. Sedap ah. Ya, kajang udah pehe. Lepas tu, ya marah lah. Kalau teringat, ya ajar. Ya atas, pergi klinik ada sakit rumah. Pagi-pagi subuh mana dia ke? Ya gerak. Pandangan you terhadap cikgu Haji. Apa ni? Ayah Haji lah. Ya tegah. Orangnya baik. Ya cara budak. Okey. Ambil berat ah? Ambil apa? Ambil apa? Ambil berat. Ya ada Haji. Ada orang nak pakai. Ya bagi peta. Idea untuk mewujudkan pondok simpangan ini kerana mengambil inspirasi daripada Allahyarham datuknya Awang Besar yang juga merupakan guru pondok. Nur Yusof, Kampung Simpangan Pangkalan Kubur untuk TV1. Seterusnya, sama seperti semalam, media sekali lagi kecewa apabila calon PAS Wan Rosdi Wan Ibrahim tidak dapat ditemubual berikutan beliau gagal ditemubual oleh kerana dikawal ketat hampir 10 orang yang hadir ketika di Masjid Teluk Jering tengah hari tadi. Wan Rosdi hanya mampu mengangkat tangan ketika wartawan cuba mengajukan beberapa soalan selepas beliau menunaikan solat Zuhur. Media turut dimaklumkan calon tidak dibenar mengeluarkan sebarang kenyataan. Bilal Masjid Teluk Jering, Mat Jusoh Hassan yang mengenali calon secara peribadi turut terkejut melihat calon PAS itu dikawal ketat. Beliau juga terkejut kerana jumlah jemaah terlalu sedikit walaupun sudah dimaklumkan mengenai kunjungan calon PAS di masjidnya. Ada tahu dah, orang tahu, we tahu kau tak mulu mari. Lepas tu, tak mulu takut tak royak orang apa, tak tahulah. Kayaknya tak ada mari orang.
24 usahawan agropreneur muda Pekalan Kubur menerima bantuan berjumlah hampir RM300,000 bagi memajukan perniagaan berkaitan pertanian dan juga asas tani. Bantuan insentif in-kind contribution itu berupa kos 30% bagi setiap projek yang disertai pengusahanya. Kebanyakan usahawan agropreneur muda Pekalan Kubur mengusahakan ternakan lembu, kuih muih, ternakan ikan dalam sangkar serta nelayan laut dalam dengan kos keseluruhan hampir RM1 juta. Setiap mereka menerima bantuan antara RM3,000 hingga RM30,000 bergantung kepada jenis projek yang diusahakan. Majlis penyerahan dana kepada 24 peserta tersebut berlangsung di Kampung Telaga Bata oleh Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Tajuddin Abdul Rahman. Saya sebagai remaja ni nak satu platform yang boleh membantu usahawan ke arah untuk memajukan bisnes lah. Maknanya dari segi pemasaran, dari segi pinjaman ke untuk memudahkan kita orang untuk melaksanakan perniagaan. Pasal law ni kita kuati bimbingnya ataupun kata sokongnya, kita nak sokongnya dan bimbingnya daripada pihak-pihak yang terlibat, pihak-pihak yang tertentu untuk menaikkan lagi lah taraf. Sementara itu, Datuk Tajuddin berkata pihaknya merancang untuk melahirkan 1,000 usahawan agropreneur muda setiap tahun dengan bantuan 13 agensi dan jabatan di bawah kementerian itu termasuk KADA dan LKIM. Jadi setiap daripadanya 100 orang usahawan yang akan dididik dan diasuh, dilatih, dibantu dan dibangunkan oleh setiap agensi ini setiap tahun. Baik saudara, satu taklimat khas akan diadakan Khamis ini bagi memberi penjelasan kepada penduduk Pekalan Kubur mengenai faedah dan juga kesan pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan GST. Ia diadakan di sini di Pejabat Kastam Pekalan Kubur. Menurut Pengarah Kastam Kelantan, Datuk Abdullah Zawawi Abdul Latif, taklimat tersebut akan diadakan pada pukul 9 pagi dan terbuka kepada orang ramai terutama mereka yang terlibat dengan pelaksanaan GST. Ini kerana masih ramai yang tidak memahami mengenai apa itu GST hingga ada yang menganggap ia akan membebankan rakyat. Sedangkan Kastam dan pihak berkaitan katanya telah membuat penjelasan mengenainya sejak tahun lepas. Kita sebenarnya telah bermula tahun lepas lagi, 2013 lagi, membuat berbagai-bagai taklimat, berbagai program, termasuk semua peringkat rakyat, daripada peniaga dan juga peringkat pertengahan, peringkat rakyat biasa. Kita membuat penerangan atau taklimat di universiti, di sekolah, di kumpulan-kumpulan, contohnya di Pekalan Kubur pun kita telah adakan. Dalam pada itu, Datuk Abdullah berkata sehingga kini 600 syarikat berkaitan di Kelantan telah berdaftar dengan pihak Kastam sebelum pelaksanaan GST tahun hadapan. Beliau menjangkakan 1,000 syarikat di Kelantan akan berbuat demikian sebelum hujung tahun ini. Sekian dahulu lintas langsung dari Pejabat Kastam Pekalan Kubur Kelantan pada petang ini. Lebih banyak lagi liputan akan kami bawakan kepada anda pada jam 8 malam nanti. Kembali bersama Suhaimi dan Lela. Silakan.